Papa dengan Mama diibaratkan embun di tengah hari. Ia boleh hilang bila-bila masa saja. Apa hal ni? Dia nampak je lembut tau. Tapi dalam diam, saya nak perhatikan gerak-gerik air. Nanti, siapa yang cakap ni? You cakap dengan Syafiqah jangan nak exchange jadi PI tau. Apa maksud dia tu? Tunggu air balik apa? Buka lampu. Nak pecahkan tembelang air. You jangan tuduh sembarang tau dia. I tak rasa Syafiqah ada niat nak buat macam ni. Hey, you ingat kan? I ni buat-buat cerita. Besok-besok, kalau I terperangkap, mak bapak you tahu. You jangan nak salahkan I tau. Hey, kalaulah betul, salah you juga itu tak? Dah banyak kali kan I cakap dengan you. You nak kena hati-hati. Ni tak ada. You berani sangat tak tentu pasal. Sorry Jangan nak salahkan I tau. Nanti I buat keputusan tak nak balik kat rumah ni lagi. Sorry gitu. Sudahlah. Tidur. Okey, Bu. Ira pergi dulu, Okey, sayang. Ira? Ira ada tertinggal apa-apa tak? Mana water bottle Ira? Atuk ambil, Geng. Nah, ini water bottle Ira. Atuk naughty lah. Nanti lambat tau. Yelah, Atuk naughty. Nah, Mek ni pergi salam dengan nenek. Cepatlah, nanti lambat pula. Aika, kemaslah mana yang dah habis. Memang macam tu ke waktu si Rita bekerja? Tiap-tiap hari Mama perhatikan. Dia asyik balik larut malam aja. Biasalah, Ma. Bisnes kontak Rita kan semua dari luar negeri. Jadi masa kat sana, Mama, dengan kat sini jauh berbeza. Sebab itulah, Mama. Tiap-tiap malam, Rita sibuk settlekan bisnes dia, Mama. Ika, tambahkan air tu, Abang. Ika, tak payah.
Ada abang dah tak nak. Kemaslah semua bagi dapur. Ya, Mama. Yelah, apa pun kesihatan tu nak kena jaga juga. Mama suka orang perempuan yang ada wawasan. Zaman sekarang ni, semua orang mesti nak keluar kerja. Mana kopi saya? Dah saya suruh Ika bawa ke dapur. Awak ni pun. Duit takkan jatuh dari langit, Hairul. Baik suami isteri ke, adik-beradik ke, kalau boleh, kita berusaha. Jangan asyik nak mengharap aja bantuan orang. Biasalah tu, si Ika. Ika? Kerja hati-hati, Ika. Ya, Papa. Bang, apa yang bising-bising kat dapur? Tak ada apa-apa. Ini, kata awak nak sign dengan saya. Yelah. Nanti lepas saya hantar awak ke masjid, saya ada berjanji nak jumpa Jumaat. Okeylah. Mama pergi dulu, Ika? Ya, Ma. Nanti jangan lupa keluarkan ikan dalam fridge tu. Lepas tu kau masakkan sup ikan untuk Kak Rita. Tahu, Mama. Mama pergi, Bibah, tadi awak cakap apa dengan Harun sampai Syafiqah rasa tersinggung? Cakap apa pula, bang? Saya ni kan cuma bagi pandangan aja pada Hairul. Sikit pun saya tak ada niat nak singgung perasaan si Syafiqah. Bibah, kita ni kan mantan guru. Jadi kita kena peka. Kita kena hati-hati apa kita cakap. Sebab kata orang, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Yelah, saya tahu. Tapi bang, saya ni masih tak fahamlah cara bisnes menantu kita Serita tu. Kita ni pun ramai juga kawan-kawan yang bisnes luar negeri kan. Tapi taklah tiap-tiap hari balik sampai jauh-jauh malam. Sudahlah. Kata awak nak ke masjid, mari saya hantar. Kau, abang nak cakap kau sikit. Ada apa, bang? Kenapa kau buka lampu sana? Kau sengaja kan? Nak mesti semua orang tahu. Ika, Ika tak ada niat apa-apa, bang. Tapi ingat, abang nak kau rahsiakan semua ni. Jangan sampai ada keluarga kita yang tahu. Kau faham? Faham. Aziz kah? Aziz! Oh, suruh bayar hutang aku, kata tak ada duit.
Ni apa ni kau beli? Relax lah, Farhan. Diam kau. Jangan masuk campur. Biarkan dia lari. Pegang Haziq. Oh, kau yang hutang aku pula kena warning dengan cikgu. Dato' kena marah dengan ayah aku. Kau dan Didi dah pakar dan tipu aku kan? Kau jangan action gangster lah, Farhan. Kasih balik aku punya Transformers. Nanti aku bilang cikgu buat tahu. Bilang cikgu? Bilang cikgu lah. Sekarang kau dah apa? Rusdi, kenapa ni? Cikgu. Azmi nak kena pukul, cikgu. Dengan siapa? Farhan dah kawan-kawan dia, cikgu. Kat mana? Situ, cikgu. Situ. Mari. Kau memang pengecut lah, Farhan. Kalau berani, 1 lawan 1 lah. Oh, pengecut Kurang ajar. Apa semua ni? Farhan? Haziq? Macam mana nak mesyuarat macam ni kalau semua datang tak ikut masa? Dulu saya email, diorang suruh saya SMS. Ada yang kata tak sempat nak tengok komputer. Semalam saya SMS lagi, diorang tak jawab pun. Pagi tadi saya hantar lagi, senyap juga cikgu. Sebenarnya saya dapat maklum balas. Ramai yang tak nak hadir mesyuarat hari ini. Betul tu cikgu. Ramai yang komplain, tak puas hati pasal tender gerai amal tu. Tak puas hati kenapa? Ramai ahli kita yang kecewa sebab tak dapat berniaga. Mereka kata tender 60% untuk orang luar tu tak adil. Kenapa baru sekarang timbul soal ni? Waktu mesyuarat dulu, kenapa tak satu pun yang bantah? Pengerusi dah buat keputusan. Macam mana nak bantah? Saya sendiri pun tak setuju. Yalah, sepatutnya kita harus dulukan ahli-ahli kita yang berempas pulas untuk memakmurkan masjid ni. Ini yang saya tak suka. Kalau ada kepentingan peribadi dalam persatuan. Tujuan kita buat projek ni untuk membantu golongan susah. Saya dah bertahun-tahun jadi pengerusi. Saya tahu apa yang saya buat. Keputusan saya muktamad. Akhirnya masuk juga acara aku. Tak ramai yang datang mesyuarat tadi. Sekarang senanglah kau nak cakap dengan lelaki kau tu, Aida, kan? Tapi Ernie tu kan orang cikgu. Pasal Ernie tu jangan bimbang lah. Dia tu kacang lah. Tak ada benda. Syirah, bila aku jadi pengurusi nanti kan, kau lah orang yang pertama aku berikan jawatan. Ya ke? Betul ni? Aku ni kan dah lama tau bergiat dekat masjid tu. Tapi tak ada jawatan pun. Ini Aida lah. Kau boleh percaya cakap aku. Bila aku cakap, aku buatlah. Kau dah bersedia buat wasiat? Kau kena bawa aku jumpa Kamarul. Anak kau tu kan lawyer. Banyak benda aku nak tanya dengan dia dan aku juga nak tahu. Kalau begitu, bagus. Bila kau nak jumpa dia? Lebih cepat, lebih bagus, Jumat. InsyaAllah aku uruskan. Perkara yang baik macam ni, kau jangan lengah-lengahkan. Kau nak minum apa? Biasa teh tarik lah. Teh tarik aja? Tak nak makan?
Stop. Follow me to the office now. Why? Why? Open your bag. Selepas perjanjian ni, kami akan mulakan kerja-kerja peningkatan komputer di syarikat Puan secepat mungkin. Terima kasih Zawia. Saya harap kerja-kerja ini dapat diselesaikan sebelum minggu depan ya. Puan jangan bimbang. Saya sendiri yang akan pantau keadaan. Baiklah, saya jalan dulu. Terima kasih. Hello? Yes, I'm Faris. Saya Fahan. Apa? Zawia, can I have a minute with you in my office, please? Yes, boss. I'll be right there. Yes, boss. Tanya, awak naikkan pangkat. What? Sit down. The board of directors are most impressed with your achievements as a company system analyst. We have high hopes that you'll further contribute to the success of our company. Thank you so much, boss. I will not disappoint you and the company. I promise I'll do my very best. Thank you. Give me a minute. Kenapa, Zawia? Ini semua you punya pasal. Kalau you tak manjakan budak tu sangat, dia tak naik muka. Dia tak nakal tak tentu pasal. I aja ke yang salah? Tanggungjawab jaga Fahan bukan kat tangan I seorang aja tau. I rasa baik you berhenti kerja sudahlah. Anak seorang pun tak boleh jaga. Hey, senangnya you cakap. I keluar bekerja pun pasal I nak upgrade status hidup kita. I tak nak family I pandang rendah pada you. You faham tak? Selama ni pun I tak pernah pedulilah apa keluarga you fikir pasal I, tahu tak? Tapi sampai bila you nak jadi in-house detective? At least cubalah upgradekan status you. Waktu kita kahwin dulu, pernah ke you fikirkan pasal status I? Soalnya sekarang, I baru dinaikkan pangkat. You sepatutnya berikan I sokongan. Zawia, I ni suami you. You fikirkan kejayaan you ke atau rumah tangga you? Zawia! Papa, Mama, Ika bawa Ira keluar sekejap beli buku ya? Yelah. Atuk nak beli apa-apa tak? Tak ada. Cuma satu aja. Jalan baik-baik. Okey, Tok. Okey. Bye. Dulu lagi Mama dah tak suka kau kahwin dengan si Faris tu. Tapi kau degil. I cakap ulurkan tangan Fahan. Ulur tangan Fahan! Cepat ulur tangan! Boleh ya. Fahad tak buat lagi. Tak buat lagi ya? Tengok apa dah jadi. Fahan dah buat ibu dengan ayah susah tau. Yati! Ya, Pak. Bawa dia masuk. Ya, Pak.
Sudahlah tu, janganlah nak kusutkan keadaan. Ya, sampai bila ia nak melayan perasaan Marahia ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang pun nombor kau. Mari masuk, duduk sini. Aku nak cakap sikit dengan kau. Faris. Faris ni kan sepatutnya berterima kasih dengan Mama. Mama dah kasih Faris kahwin dengan anak Mama. Sekarang ni, Faris nak dia berhenti kerja pula. Susah payah Mama ni kasih dia pelajaran supaya dia capai cita-cita. Bukan nak suruh jadi hamba abdi kat rumah Faris. Mama, ini rumah tangga Faris. Sebagai suami, Faris ada hak atas isteri Faris. Setakat ada hak aja, tanpa usaha tingkatkan diri. Nak buat apa? Faris boleh kasih kemewahan pada Zawiyah? Mama, semua orang nak tingkatkan diri mereka kalau orang ada kemampuan. Tapi orang yang pelajaran tinggi pun tak semua yang sempurna uruskan soal hidup. Faris, Mama... Sudahlah tu. Astaghfirullahaladzim. Semua orang ini ada kelebihan dan kekurangannya. Faris, dalam soal rumah tangga macam ni, kau kena bincang dulu sebelum membuat keputusan. Maafkan Faris, Papa. Faris datang ni nak ambil Zawiyah balik. Zawiyah, bincanglah elok. Ya tak kesian ke dengan anak ya? Bob, apa pasal ni? Relax lah. Jam pukul berapa sekarang? Rita punya batang hidung pun tak nampak lagi. Everything okay? Everything okay, boss. Okay, good. I'll make sure you guys play a new song today, eh? Rita mana? She's on the way, boss. Oh, okay. Okay, so I don't disturb you guys. Talk to you guys later. Alright, boss. Thanks, boss. Bro, lu apa kecoh-kecoh ni? Lu panggil relief, cover Rita malam ni pun cantik lah. Jack. Rita tu hot favourite tu, tahu tak? Ramai customer datang sini pasal cari dia lah. Gua tak rasa manager akan happy lah kalau kita panggil relief. So, what are we going to do now? Don't know lah. Perempuan bikin gua susah. Sampai bila nak tunggu ni? Zawiyah dengan Faris yang ada problem. Hai pula yang terbabit. Baby, tolong lah. Kira. Tia, Papa dengan Mama tengah settlekan masalah diorang kat bawah tu. You call je lah, Bob. Cakap Andi you tak sihat. Tak faham lah. Baby, I kena datang siang sikit sebab kena belajar lagu baru. Manager dah warning. Tapi customer ramai pula tu dah komplain suruh tukar lagu. Tia, okey, I faham. I understand. Tapi keadaan tengah kecoh macam ni. You masih nak keluar juga? I tak peduli. I nak you buat keputusan sekarang juga. Kalau boleh, besok juga kita keluar dari rumah ni. Dia. Hello. Lu kat mana ni? Lu jangan buih tau. Sorry, bro. Sorry, ya. Gue tak boleh datang praktis hari ni. Hah? Okey, sorry. Tapi malam ni gue turun juga. Okey? Okey, bye. So, where is she?
She'll come later tonight. Dia. I'm sorry, okay? Besok, I pergi jumpa orang yang sewa pondok air tu. Suruh dia keluar cepat-cepat. Dia. Ni masih nak keluar juga? Apa? Hairul? Belum tidur lagi? Bila masa kau turun dari bilik? Baru tadi, Pak. Mama mana? Ada kat bilik sedang solat. Rita mana? Rita kerja malam ni? Ada kat dalam bilik, Pak. Dia tengah sibuk berbual dengan klien dekat telefon. Ni tak tahulah ni, kejap lagi dia nak kena keluar ke tak? Yalah. Papa lihat dulu ya. Letih lah badan Papa. Okay. Cikgu Habibah. Lucky, please. Nanti dulu. Awak nak pergi mana ni? Kita nak solat. Dengan pakaian awak macam ni? Cik, kejap lagi kita ada CCA. Mak pesan kalau tak sempat balik rumah, semayang kat masjid. Tapi dengan pakaian awak macam ni, baik awak balik, solat kat rumah aja. Balik sekarang? Balik?
Cik Haji Gafar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ke pejabat saya sekejap? Ada hal sikit saya nak cakap. Saya tahu cikgu nak menjaga adab-adab masjid. Tapi cara cikgu lakukannya tadi tu, cara cikgu tegur, boleh menimbulkan salah faham. Lagipun mereka tu masih muda. Sebab masih muda lah kita kena tegur, Cik Haji. Ibarat kita melentur bulu, biar dari rebung. Saya tak mau bersebahat dengan perkara-perkara haram dalam masjid ni. Cikgu, perkara haram berdosa bagi mereka yang tahu dan terus melakukannya. Masjid bukan tempat untuk beribadat aja. Ia juga tempat untuk mendidik. Sepatutnya cikgu menasihati mereka. Dan cara ini pasti akan mendapat menarik lebih ramai budak-budak muda untuk datang ke masjid. Apa yang saya buat tadi adalah semata-mata untuk menjaga maruah dan nama baik masjid. Saya tak nampak di mana kesilapannya. Cikgu, biarlah saya berterus terang. Perkara sebegini saya dah rujuk pada pihak Exco. Cikgu tengok ni. Saya terima surat petition. Sila baca. Jadi, Cik Haji percaya ke semua ni? Cik Haji dah siasat? Kalau satu dua orang cakap, saya boleh tutup sebelah mata. Tapi ramai dah komplain tentang cara-cara cikgu mengendalikan projek-projek di masjid ini. Satu lagi, cikgu. Saya ingin penjelasan. Apa dia, Cik Haji? Ia berkaitan dengan menantu cikgu. Bukanlah niat saya untuk menyentuh soal peribadi. Tetapi hari itu saya sendiri terserempak. Pakaiannya amat menjuluk mata. Demi nama baik masjid, saya minta cikgu berundur cara baik. Apa? Saya tak faham, Cik Haji. Apa semua ni? Ini semua fitnah. Fitnah, bang. Saya tak buat. Saya tak boleh terima ni semua. Sabarlah, Bibah. Ini semua ada yang sakit hati nak jatuhkan awak. Awak kena banyak istighfar, Bibah. Bang, di mana tak sedih, bang? Seumur hidup, saya tak pernah diberi malu macam ni. Bang, Aman dah telefon Khairul dengan Rita? Khairul kata dengan Rita pergi pungut sewa duit kondonya. Sudahlah, Bibah. Saya tak naklah kecoh-kecoh macam ni. Nanti mereka salah faham dan tuduh kita yang buruk sangka. Selama ini anak-anak kita menghormati kita kerana budi bicara kita. Tapi saya mesti bersemuka dengan Rita, bang. Saya nak dengar dari mulut Rita sendiri. Betul tak? Dia ada terserempak dengan Aida dan suaminya tu. Sudahlah. Saya nak ke kedai sekejap. Lepas tu, saya nak solat di masjid. Tapi saya tahu, bang. Siapa dalang semua ni? Saya pergi dulu, ya. Aku nak cakap dengan kau sikit ni. Apa dia? Kau dah dengar cerita? Cerita apa? Pasal pengurusi bahagian wanita masjid ni. Dia dah kena pecat. Aku dengar juga. Tapi aku dengar dia kena pecat pasal dia nak monopoli tau kerja kat masjid ni.
Bukan pasal tu lah. Habis pasal apa pula? Pasal menantu perempuan dia. Menantu perempuan dia tu woman favorite. Tak baiklah kau cakap macam gitu. Berdosa tau. Kita baru je lepas solat. Tapi aku dengar menantu dia tu penyanyi night club. Alah, samalah tu. Dua-dua kerja maksiat. Kerja tu kena layan jantan. Kadang-kadang kena bawa jantan balik ke rumah. Betul ke ni? Apa tidak? Perempuan macam tu tukar jantan macam tukar baju. Ya ke? Tak percaya cakap aku? Astaghfirullahalazim. Sampai hati Hairul sanggup tipu Mama dan Papa. Selama ini Mama dan Papa memberikan kasih sayang dan didikan sepenuhnya pada Hairul. Inikah balasan Hairul kepada kami? Kalau Hairul berterus terang, Papa dengan Mama tak akan benarkan Hairul kahwin dengan Rita. Wah, tolong jangan beritahu Mama. Papa tak sanggup nak beritahu Mama. Kalau dia tahu pun, dia akan rasa lebih kecewa lagi. Dia sebenarnya bangga dengan kejayaan Hairul. Dan dianggap Hairul ini sebagai contoh dan teladan kepada adik-adik. Tapi Hairul... Pak. Tapi Hairul cintakan Rita, Papa. Berikan Hairul peluang untuk mendidik Rita, Papa. Baik. Kalau Hairul benar-benar nak didik Rita, suruh dia berhenti sebagai penyanyi kelab malam. Papa dan Mama tak suka. Cukuplah setakat malu yang Mama dan Papa terima sekarang ini. Sorry bro. Gua tak boleh ikut lu orang lah. Tengok, bos gua datang. Okey, tapi lu ingat, jangan lambat lagi macam tadi. Nasib baik kita main 2-3 lagu baru. Tak dengar manager sound tadi lagi. Okey lah, gua janji, okey? Besok gua go all out, okey? Jangan takut, okey? Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Dia ambil air ni. Kata tak sempat. Banyak paperwork. Ya. I ada hal penting nak cakap I. Ni pasal orang yang sewa kat kondo you tu kan? Sorry I nak tolak ansur langsung tau. Sama ada orang tu ada kat dalam kondo tu, I tetap nak keluar daripada rumah mak bapak ini. Ya. Fine aja please kok.
saya ni masih tak faham lah cara bisnes menantu kita Serita tu. Kita ni pun ramai juga kawan-kawan yang bisnes luar negeri kan. Tapi taklah tiap-tiap hari balik sampai jauh-jauh malam. Apa? Damn it! Habis mana nak letak muka I sekarang? Sorry dia. I tak ada pilihan. I terpaksa terus terang dengan Papa. Alasan je lah tu. I bukan bodoh tau tak? Ha? You kena ingat tau. Si Syafiqah tu anak kesayangan Papa you. Ya, I pun serba salah you tahu tak? Tapi kalaulah betul Syafiqah yang buat, sampai hati dia tikam belakang I. Whatever lah. I akan balas dendam. Mulai hari ni, kita nak balik lagi kat rumah tu.